اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya juga dipertemukan kita dengan bulan Sya'ban, dan insya-Allah dalam beberapa hari sahaja lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Seterusnya melaksanakan ibadah puasa yang diwajibkan ke atas umat Islam sepanjang bulan Ramadan. Ibadah puasa adalah merupakan ibadat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain berpuasa di bulan Ramadan, kita juga disunatkan untuk mengerjakan puasa-puasa sunat seperti puasa hari Ashura, puasa hari Arafah, puasa hari Isnin dan Khamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan lain-lain lagi. Walau bagaimanapun, ada kalanya berpuasa itu dilarang kita mengerjakannya pada waktu-waktu tertentu, seperti berpuasa pada hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha, dan hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hukum berpuasa pada hari-hari tersebut adalah haram dan tidak sah, sama ada puasa yang kita ni lakukan itu adalah puasa wajib maupun puasa sunat. Larangan berpuasa pada hari raya ada disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumil adha wa yaumil fitri, rawahu Muslim. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa 2 hari, iaitu hari raya Adha dan hari raya Fitri. Hadis riwayat Imam Muslim. Sementara larangan berpuasa pada hari-hari tasyrik ada disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Nubaisyah Al-Huzali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriqi ayyamu akli wa syurbin, rawahu Muslim. Maksudnya, hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Demikian juga mengerjakan puasa sunat pada hari-hari separuh kedua bulan Sya'ban tanpa sebab, ataupun puasa sunat dikerjakan tanpa bersambung dengan separuh pertama bulan Sya'ban, hukumnya adalah haram. Ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izan tasafa Sya'banu fala tasumu", rawahu Abu Daud. Maksudnya, jika masuk separuh bulan Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud. Audam muslimin muslimat yang saya hormati, menyentuh mengenai larangan berpuasa pada hari-hari tertentu ini, timbul persoalan mengenai hukum berpuasa pada hari Syak. Apakah kedudukan hukum wajib berpuasa seperti puasa qada dan hukum berpuasa sunat pada hari tersebut? Sebelum dijelaskan hukum berpuasa pada hari tersebut, maka elok dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan hari Syak. Apa dia hari Syak itu? Hari Syak ialah hari ke-30 di bulan Sya'ban, yang mana tersebar khabar di kalangan orang ramai bahawa anak bulan Ramadan telah dilihat pada malam tersebut. Akan tetapi tidak diketahui siapa yang melihatnya dan tidak dipersaksikan penglihatannya oleh seseorang yang diterima persaksiannya, ataupun penglihatannya dipersaksikan oleh mereka yang tidak diterima persaksiannya, seperti kanak-kanak, orang fasik atau perempuan.
Oleh itu, jika terjadi perkara sedemikian pada 30 hari bulan Sya'ban, sama ada pada malam tersebut anak bulan dilindungi awan ataupun tidak, maka hari tersebut digelar sebagai hari Syak. Adapun jika pada 30 hari bulan Sya'ban itu tidak terjadi perkara tersebut, iaitu tidak tersebar khabar di kalangan orang ramai bahawa anak bulan Ramadan telah dilihat pada malam tersebut, maka tidaklah dikatakan hari itu sebagai hari Syak. Bahkan ia adalah termasuk hari-hari daripada bulan Sya'ban. Bagaimanapun, sekiranya berlaku tidak nampak anak bulan disebabkan terlindung awan, adakah ini juga dikira sebagai hari Syak? Baiklah, jika anak bulan tidak nampak dilihat disebabkan terlindung oleh awan, maka pada hari tersebut tidak dinamakan ia sebagai hari Syak, bahkan ia termasuk dalam hari-hari bulan Sya'ban. Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faaftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah." Rawahul Bukhari. Maksudnya, jika kamu melihat anak bulan Ramadan, maka berpuasalah kamu. Dan jika kamu melihat anak bulan Syawal, maka berbukalah kamu. Akan tetapi, jika terlindung anak bulan oleh awan ke atas kamu, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apakah hukum berpuasa pada hari Syak? Auda muslimin muslimat yang saya hormati, berpuasa pada hari Syak hukumnya adalah haram apabila puasa yang dilakukan itu tanpa ada sebab. Menurut pendapat yang sah, jika dilakukan juga puasa tersebut pada hari Syak, maka hukumnya adalah tidak sah. Larangan berpuasa pada hari Syak adalah berdasarkan riwayat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man shama al-yawma alladhi yashuqqu fihi an-nasu faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Rawahu Tirmizi. Maksudnya, sesiapa berpuasa pada hari orang ramai Syak padanya, maka sesungguhnya dia telah menderhakai Abu Al-Qasim, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun jika seseorang itu berpuasa pada hari Syak dengan ada sebab, maka hukumnya adalah harus. Apa yang dimaksudkan dengan puasa yang ada sebab itu ialah seperti berpuasa nazar atau berpuasa kafarah atau puasa qada, sama ada mengqada puasa yang fardu ataupun yang sunat. Ia harus dilakukan dan tidak makruh, sebagaimana menurut pendapat yang sah. Ini kerana seseorang itu berpuasa kerana mempunyai sebab dan kerana untuk menyegerakan melepaskan diri dari tanggungan membayar puasa. Antara sebab yang lain lagi mengharuskan puasa pada hari Syak adalah seperti puasa sunat yang sudah menjadi adat kebiasaan. Sebagai contoh, kebiasaan orang itu berpuasa sunat hari Isnin atau puasa sunat hari Khamis, atau puasa sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa, maka jika bertepatan puasa sunatnya itu dengan hari Syak, hukumnya adalah harus dan sah puasanya itu. Sekiranya tidak terjadi Syak pada 30 hari bulan Sya'ban, iaitu bukan dianggap hari Syak, maka apakah hukum berpuasa sunat pada hari tersebut? Hukumnya tetap haram apabila puasa sunat itu dilakukan tanpa ada sebab, ataupun ia dikerjakan tanpa bersambung dengan separuh pertama bulan Sya'ban. Ini kerana ia termasuk dalam larangan berpuasa sunat pada hari-hari separuh kedua bulan Sya'ban, sebagaimana hadis yang disebut sebelumnya, iaitu tentang larangan berpuasa pada hari-hari kedua bulan Sya'ban dengan tanpa ada sebab ataupun tanpa bersambung dengan separuh pertama bulan Sya'ban. Ada muslimin muslimat yang saya hormati, demikianlah penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan berpuasa di hari Syak. Ia hanya terjadi disebabkan wujudnya perkhabaran orang ramai bahawa anak bulan Ramadan telah nampak dilihat, sedangkan tidak diketahui siapa yang melihatnya, atau tidak dipersaksikan penglihatannya oleh seseorang yang diterima persaksiannya, ataupun penglihatannya dipersaksikan oleh mereka yang tidak diterima persaksiannya. Namun, jika tidak timbul perkhabaran tersebut, maka tidaklah ia dikatakan sebagai hari Syak. Bahkan,
ia adalah termasuk hari-hari bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Selamat menyambut kedatangan bulan Ramadan yang mulia. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina